Selepas lebih 3 minggu pengurangan langkah-langkah penjarakan sosial dilaksanakan secara berperingkat berikutan situasi COVID-19, premis-premis perniagaan seperti restoran, kafe dan food court mengaplikasikan norma-norma baharu dalam penyediaan perkhidmatan mereka. Langkah-langkah tersebut bagi memastikan keselamatan pelanggan. Antaranya, pelanggan perlu mengimbas kod QR BruHealth sebelum masuk dan keluar premis dan amalan jarak sosial. Kami masih mengikut peraturan Kementerian Kesihatan dengan mengurangkan kemasukan orang ramai di dalam restoran kami. Menyuruh keluar masuk itu masih kami menyuruh untuk men-scan lah BruHealth and then check temperature diorang sama menggunakan hand sanitizer. Satu meja tu untuk 4 orang, kami benarkan untuk 2 orang saja duduk, tapi berselang lah 30% customer saja boleh masuk. The BruHealth by government provide this one for Brunei for all the premises is a very good lah. This is one they can protect of the rakyat, and then also for the the customer come in, and so for the premises this is a very safety. We agree of the government. We provide for the sanitizer and the thermometer, and also some of the customer if they don't have the mobile, everything they cannot using the QR code. Then we ask to write down all the detail like the telephone number, and we will and the IC, the telephone number and the IC. We will ask them to provide. So anything then so that we can provide to the Minister of Health or anything, just assist for Minister of Health can take any in case anything happen lah. Selepas plan de-escalation dilaksanakan, kami back to normal business. Sama customer yang lain pun faham juga dengan penjarakan sosial. Sama kami mesti kalau sebelum masuk ke kedai mesti ada ia punya BruHealth apps, sama kami check temperature suhu badan customer, sama kami juga provide hand sanitizer. Bagi orang ramai, mereka juga mula membiasakan diri dengan norma-norma baharu apabila mengunjungi restoran, kafe dan food court. Perubahan gaya hidup baharu itu melatih diri untuk lebih mengutamakan kebersihan, terutama semasa dan selepas berada di premis berkenaan. Apa-apa tadi before masuk kedai tadi scan BruHealth, and then usually they check our temperature. Itulah jadi kebiasaan sudahlah before masuk kedai tu sediakanlah handphone and then to scan lah. Before this macam tadi jarang jangan cuci tangan, and then before after COVID itu we usually try to our best lah untuk bersihkan diri dan cuci tangan every time before doing anything. And then especially lepas balik jalan tu mesti mandilah untuk menjadi kebiasaan sudah. For now, it's very happy that now we can go out to a restaurant to eat. We also, at the meantime, also make sure that we are also doing the distancing as per MOH the requirement to do according to the Brunei regulation. Penggunaan aplikasi BruHealth di restoran, kafe dan food court sangat menggalakkan. Setakat ini, lebih 7,000 syarikat dan premis telah mendaftar kepada aplikasi BruHealth QR Code dan lebih 2,000 premis perniagaan membuat turun aplikasi premis scan, kemudahan bagi mereka yang tidak mempunyai telefon bimbit untuk masuk ke premis. Negara Brunei Darussalam mencatatkan jumlah perdagangan 1.4 bilion ringgit pada bulan Mac 2020 meningkat 9.8% berbanding tempoh yang sama tahun lalu. Manakala bagi perubahan bulan ke bulan, jumlah perdagangan bagi bulan Mac 2020 menurun sebanyak 6.2% berbanding dengan bulan Februari 2020. Jumlah ekspor meningkat sebanyak 20.8% tahun ke tahun kepada 1,063.1 juta ringgit berbanding 880.2 juta ringgit Mac 2019. Ini disebabkan oleh peningkatan ekspor bahan kimia dan bahan api galian hasil daripada aktiviti hiliran.
peningkatan dalam bahan kimia adalah disumbangkan oleh ekspor bahan pizailin. Manakala peningkatan dalam ekspor bahan api galian adalah terutamanya disumbangkan oleh produk petroleum dan gas, yang mana komoditi terbesar adalah ada mata spirit of Aderon Unleaded. Pasaran ekspor terbesar bagi negara Brunei Darussalam pada bulan Mac 2020 adalah ke Jepun sebanyak 25.8%, diikuti oleh Singapura 23.1% dan Republik Rakyat China 14.4%. Dari segi komoditi ekspor, bahan api galian merupakan penyumbang utama sebanyak 85.5%, diikuti dengan kimia 12.9% dan jentera dan kelengkapan pengangkutan 1.1%. Manakala jumlah import menurun sebanyak 13.8% tahun ke tahun kepada 353.3 juta ringgit. 5 komoditi import utama pada bulan ini adalah bahan api galian, diikuti oleh jentera dan kelengkapan pengangkutan, makanan, barang-barang keluaran kilang dan kimia. Mengikut kategori penggunaan akhir, import barang perantaraan merangkumi 69% dari jumlah import, diikuti oleh import barang modal 22.4% dan barang penggunaan 8.6%. Dari segi import, mengikut rakan dagangan, sumbangan terbesar adalah dari Singapura, diikuti oleh Republik Rakyat China dan Malaysia. Perangkaan perdagangan barangan antarabangsa bagi negara Brunei Darussalam adalah menggunakan General System bagi merekodkan perangkaan perdagangan yang meliputi import, ekspor domestik dan ekspor semula. Laporan penuh IMTS bagi bulan Mac 2020 boleh didapati melalui laman sesawang JPES di www.deps.gov.bn. Projek ladang nanas Majlis Perundingan Kampung MPK Tunku dan Katuk berpotensi menghasilkan produk nanas yang berkualiti seperti buah nanas dari luar negara. Buah-buah nanas yang dihasilkan juga dijangka dapat memenuhi sara diri negara. Terletak di kawasan kemajuan pertanian Tunku, penanaman nanas MPK Tunku dan Katuk ini bermula pada tahun 2018 dengan bantuan dan sokongan dari Jabatan Pertanian dan Agri Makanan, Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan melalui program Projek Rintis. Pembukaan ladang nanas ini juga memberi peluang kepada para belia di kampung berkenaan untuk terlibat dalam sektor pertanian. Menyambut seruan titah ke bawah Duli Yang Mahmud Sultan yang untuk Perdana Negara Brunei Darussalam. Jadi semangat kami yang saya sendiri mengetuai dengan jawatan kuasa MPK telah berusaha menimbulkan balik ladang nanas Kampung Tunku, yang mana kalau ngikut dulu-dulunya Kampung Tunku ini memang terkenal dengan ladang nanas Tunku, dan jadi dengan adanya titah itu kita menyambut seruannya untuk memajukan negara kita. Jadi dengan adanya kebun nanas ini mungkin akan menjadi satu hasil juga pada negara dan boleh meningkatkan lagi ekonomi negara kita Brunei Darussalam. Dengan menggunakan kaedah tradisional, ladang seluas 15 hektar yang dibahagikan kepada 71 plot ini dikendalikan oleh 78 orang penduduk kampung, terdiri daripada para pesara dan belia. Buah-buah nanas yang ditanam seperti nanas paun, nanas manis, nanas pisang dan nanas moris dijangka dituai pada hujung tahun ini dan akan dipasarkan ke pasaraya-pasaraya tempatan.
Ia tidak bermusim. Dia sepanjang tahun boleh. Ingatnya ia memakan masa dalam setahun setengah boleh baru mengeluarkan hasil. Ia akan umurnya cukup dalam 10 bulan ke 12 bulan. Jadi buahnya akan matang dalam masa 5 bulan. Benih-benih nanas ini kami datangkan, kami import terutama dari Taiwan, nanas pohon Taiwan, dan ada dari Sabah dan Sarawak. Hasil pertama ini kami jangkakan dalam 130,000 pohon selepas kerugian lapas tuai. Memang ini danan pertama ini memanglah dalam negeri ini dulu kami konsentrate untuk menandingi hasil-hasil yang dari luar itu. Masa ini di market memang dari luar saja, so belum ada nanas Brunei punya. So ini yang kami mau tandingi dulu ya, di pasar-pasar raya. Selain tapak pertanian, Jabatan Pertanian dan Agri Makanan juga memberikan khidmat nasihat teknikal, bantuan terhadap akses pasaran dan benih atau anak nanas luar negara. Jabatan Daerah Brunei dan Muara juga menyumbangkan pagar bagi keseluruhan ladang. Terima kasih. Kami bagi pihak MPK Tunku Katuk mengucapkan terima kasih setinggi-tingginya kepada Kerajaan Kebawah Duli Yang Maha Mulia kerana memberikan kami tanah seluas 15 hektar untuk dimajukan penanaman nanas, dan juga Jabatan Pertanian dan Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan yang memberikan khidmat nasihat teknikal, kajian-kajian tanah dan penyakit yang berterusan dengan kerjasama dengan MPK, dan juga Jabatan Daerah Brunei dan Muara menyumbangkan pagar untuk memagar semua kawasan ladang MPK ini. Seperti juga pengusaha ladang lain, ladang nanas MPK Tunku dan Katuk juga berhadapan cabaran, antaranya musuh tanaman dan motivasi dalam mengusahakan ladang. Memang cabaran itu memang ada banyak, terutamanya cabaran dari segi musuh-musuh nanas, macam monyet, babi hutan. Memang kawasan ini banyak. Jadi itu yang perlu ditangani sebelum kita ni mengusahakan nanas, sebab musuh-musuh ini memang suka nanas baru, nanas muda, memang ia suka mengacau. Ya, jadi nasihat saya sebagai pengalaman ini supaya dipikirkan dulu semasa kita ni membuka kawasan itu, dan bagaimana untuk kontrol penyakit-penyakit, musuh-musuh. Itu perlu pikirkan dulu sebelum kita ni memajukan, kerana ia akan melibatkan kerugian. Para peladang nanas MPK Tunku Katuk berharap projek ini akan dapat diteruskan oleh para belia kampung sebagai mata pencarian dan sumber rezeki mereka, sekaligus membantu negara dalam meningkatkan pertumbuhan keluaran dalam negara kasar. Harapan MPK memang besar. Yani harapan kami supaya ini dapat dimajukan untuk menyumbangkan hasil negara, dan itu memang kami punya tujuan untuk ladang Kampung Tunku, MPK Kampung Tunku ini akan maju jaya sebagai tanam nanas untuk menambah pendapatan bukan saja alih-alihnya untuk negara, dan membuka peluang pekerjaan pada anak-anak.